Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, hari ini kita akan start sesi PDPR kita yang pertama, yang mana pada hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk Mechatronic. Okey, jom kita tengok. Okey, baiklah. Kita akan tengok tentang bab 1.1 reka bentuk mekatronik. Okey, mari saya terangkan apa dia mekatronik. Istilah mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan iaitu meka daripada perkataan mechanical dan tronic okey daripada perkataan elektronik. Seterusnya, kamu kena nyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okey, apa maksud reka bentuk mekatronik? Definisi ni kamu kena hafal Okey, reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, okey, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey, maksudnya bila kamu nak kategorikan sesebuah produk itu adalah produk mekatronik atau tidak, kamu kena kenal pasti tentang produk tersebut dan pastikan produk itu mempunyai keempat-empat elemen yang saya nyatakan tadi. Jadi mari kita tengok sama-sama antara produk mekatronik yang ada di dunia nyata hari ini. Okey, yang pertama kita ada mesin fotostat. Okey, kita ada lift, kita ada ni palang automatik, seterusnya kita ada pagar automatik, kemudian kita ada lengan robotik dan satu lagi kereta kawalan jauh. Okey, kesemua benda yang terpapar ni kalau kita cerai-ceraikan komponen-komponen dalamnya, memang kita akan nampak ada komponen mekatronik iaitu yang terdiri daripada benda-benda elektrik, elektronik, kawalan pengaturcaraan dan mechanical. Okey, sekarang kita akan tengok tentang revolusi industri. Yang mana revolusi industri ada 4 yang kamu kena tahu. Okey, kita mulakan dengan revolusi industri yang pertama. Okey, untuk revolusi industri yang pertama, penggunaan reka bentuk mechanical telah digunakan bagi menggantikan tenaga manusia. Okey, contohnya macam dulu-dulu manusia nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka kena berjalan kan. Jadi otak manusia ni berfikir jalan penat. Jadi mereka telah mencipta basikal. Okey, basikal tu adalah produk mechanical Jadi nampak tak? Dengan terciptanya basikal, nampak tenaga manusia tadi dapat dijimatkan dan kita boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lebih jauh dalam masa yang singkat berbanding kalau kita jalan kaki. Okey, seterusnya dalam revolusi industri kedua, kamu kena ingat, okey ini dia, okey penemuan tenaga elektrik yang membolehkan penghasilan produk dalam kuantiti banyak dan cepat. Okey, maksudnya pada revolusi industri kedua, manusia telah mula uh, menjumpai elektrik. Okey, telah menjumpai elektrik dan peralatan-peralatan mechanical tadi okey, banyak dioperasikan menggunakan elektrik. Maksudnya mesin-mesin yang asalnya kena guna manual, jadi manusia dah cipta motor, motor disambungkan pada mesin tadi, jadi mesin tu boleh berfungsi dengan adanya tenaga elektrik. Okey. Dan bila kita guna tenaga elektrik, itu yang boleh kita hasilkan produk kita dalam kuantiti yang banyak. Okey, seterusnya kita masuk pula revolusi industri 3.0 yang mana dalam revolusi ini, okey, penggunaan meluas reka bentuk elektronik beserta reka bentuk lain sebagai mekatronik. Okey, nampak tak? Okey, dalam revolusi industri ketiga, waktu inilah sistem mekatronik ditemui. Mekatronik ditemui yang mana sistem mechanical digabungkan dengan elektronik, okey, untuk kita operate atau untuk kita jalankan mesin-mesin di industri.
Okey, seterusnya kita masuk pula revolusi industri 4.0. Okey, melibatkan gabungan reka bentuk mekatronik, okey, bersama internet benda, data raya dan pengkomputeran awan. Okey, yang mana pada revolusi industri 4.0, segala sistem mekatronik tadi yang asalnya bergerak dengan cara kita kena ada kat tempat tu untuk kita operate, tapi dalam revolusi 4.0 kita boleh menjalankan mesin-mesin tersebut dengan menggunakan internet. Maksudnya dalam revolusi industri 4.0, kata kunci dia yang utama adalah penggunaan internet. Okey, jadi saya ulang balik untuk revolusi industri pertama, kata kunci dia adalah penggunaan reka bentuk mekanikal. Barang-barang mekanikal ditemui pada revolusi industri pertama. Okey, kata kunci untuk revolusi industri kedua pula, penemuan tenaga elektrik. Maksudnya revolusi industri ke-2.0, elektrik ditemui. Kemudian pada revolusi industri 3.0, mekatronik ditemui pada revolusi tersebut. Dan seterusnya pada revolusi 4.0, sistem-sistem yang tadi semakin berkembang tadi kita dah gabungkan bersama sistem internet untuk kita kawal. Okey, sekarang kita akan tengok 9 teras dalam revolusi industri 4.0. 9 teras ni kamu memang kena hafal sebab biasa ditanya. Biasa ditanya. Okey, kita tengok apa dia. Okey, yang pertama, robot berautonomi. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, persepaduan sistem. Yang keempat, internet benda. Yang kelima, keselamatan cyber. Yang keenam, pengkomputeran awan. Yang ketujuh, pembuatan bahan tambah. Yang ke-8, realiti terimbuh. Dan yang ke-9, data raya. Okey, ini kamu perlu hafal sahaja, dan kalau kamu nak faham lebih tentang benda ni, kamu boleh Google sendirilah dekat internet ni, baca, dapatkan maklumat. Okey. Okey, komponen mekatronik kita akan tengok komponen mekatronik. Tadi saya dah sebut komponen mekatronik terdiri daripada 4 perkara. Okey, kita start dengan yang pertama, komponen dia adalah komponen elektronik. Okey, kemudian kita ada komponen mechanical, seterusnya kita ada komponen elektrik, dan yang terakhir kawalan dan pengaturcaraan. Okey, untuk kawalan dan pengaturcaraan ni dia datang serentak, kamu tak boleh pisahkan. Okey, itu termasuk dalam satu komponen, maksudnya kawalan dan pengaturcaraan. Okey, kita akan tengok komponen mekatronik yang pertama iaitu sistem elektrik. Okey, apa dia sistem elektrik? Okey, merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik sama ada arus terus atau arus ulang-alik sebagai sumber bekalan kuasa. Maksudnya kita nak bekalkan tenaga elektrik bagi membolehkan kita punya peralatan tu berfungsi. Dan tenaga elektrik yang kita boleh bekalkan ada dua jenis, iaitu satu arus terus. Okey, arus terus ni biasa kita dapat daripada bateri atau arus ulang-alik, okey, iaitu arus elektrik yang kamu peroleh daripada plug-plug dekat dinding rumah, dekat sekolah dan sebagainya. Okey, seterusnya, sistem elektrik juga membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Okey, dan yang terakhir, sistem elektrik menekankan keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey, maksudnya dekat sini, bila kita nak cipta sesuatu produk mekatronik tu, contohnya lah saya cipta satu alat ataupun satu mesin yang boleh kena air. Kita dah tahu dah, barang-barang elektrik sensitif dengan air. Kalau kena air boleh jadi litar pintas. Jadi dekat sini, dekat sistem elektrik kita kena fikirkan supaya produk yang kita hasilkan tu boleh kena air tapi masih selamat, maksudnya tak berlaku litar pintas. Jadi kita kena fikir macam mana cara nak letakkan litar-litar elektrik tadi dalam produk tersebut supaya keselamatan pengguna
terjamin. Faham? Okey, kita tengok contoh sistem elektrik Kita dah tahu dah tadi sistem elektrik maksudnya kita nak hantar tenaga elektrik tu macam mana kan. Okey, contoh yang ada ni kalau kamu tengok ini adalah contoh kipas siling automatik yang menggunakan tenaga solar tenaga solar. Yang mana kita ada panel solar. Okey, kita ada panel solar. Ni saya tunjukkan. Alamak, sekejap. Okey, kita ada panel solar, ini panel solar. Okey, panel solar ni akan dapat menjana tenaga elektrik daripada matahari. Okey, bila cahaya matahari kena pada panel solar ni akan menghasilkan elektrik. Dan kuantiti elektrik yang terhasil pada panel solar agak besar. Agak besar dan kita mungkin tak boleh kontrol sebab matahari kejap cerah, panas terik, kejap mendung. Jadi dia punya kuantiti tu kejap naik, kejap turun. Jadi elektrik yang terhasil dari panel solar kita akan hantar kepada pengawal pengecas solar. Okey, yang mana pada pengawal pengecas solar ni satu nilai elektrik yang lebih stabil akan dibekalkan. Okey, kemudian daripada pengawal pengecas solar tadi, dia dapat satu nilai elektrik yang stabil yang boleh diterima. Okey, tenaga elektrik tadi akan dihantar pula kepada bateri bateri. Okey, bateri ni tadi saya sebut sistem apa? Sistem terus ke sistem ulang-alik? Okey, betul sistem arus terus. Jadi daripada bateri ni tadi kita akan bekalkan melalui wire elektrik kepada kita punya kipas shielding automatik. Jadi sampai pada kipas ni kamu boleh kontrol lah nak laju ke, nak slow ke, nak pasang setengah jam ke dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan masuk pula kepada komponen mekatronik yang kedua, iaitu sistem mechanical. Okey, apa dia sistem mechanical? Okey, sistem mechanical ialah gabungan beberapa komponen mechanical berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan, iaitu motor, kepada bentuk yang lain. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem mechanical membolehkan produk berfungsi sama ada bergerak atau berputar. Okey, senang cerita sistem mechanical ni, pada sesuatu produk kamu tengok asal benda tu boleh bergerak, itu maksudnya melibatkan sistem mechanical Mechanical akan membolehkan produk bergerak. Contoh macam kipas tadi kan, kita tengok dia boleh berputar, maksudnya dia ada sistem mechanical. Okey, ni contoh sistem mechanical Okey, kalau kamu tengok ini apa benda ni? Tahu tak? Okey, ini adalah pemain CD pemain CD yang kita pasang dekat komputer tu. Okey, dan kalau kamu tengok benda ni bila kita nak masukkan CD dia boleh bergerak kan ke depan ke belakang. Okey, ke depan ke belakang. Okey, bila ada saja pergerakan saya dah sebut tadi, ada pergerakan maksudnya dia ada sistem mechanical. Okey, CD ni dia bukan boleh keluar masuk saja-saja. Ada sistem mechanical yang kita dah bina dekat dalam tu. Yang jurutera-jurutera dia dah bina. Okey, yang mana kalau kamu baraikan ataupun buka bahagian CD ni, kamu akan nampak sistem yang lebih kurang begini Yang mana biasanya sistem mechanical melibatkan tali sawat. Okey, tali sawat nampak tak yang getah tu? Okey, yang getah tu. Okey, getah tu dinamakan tali sawat. Kemudian kita ada sistem takal, takal kat hujung ni. Dan satu lagi kita ada gear dan pinan. Gear dan pinan ni yang membolehkan kamu punya rak CD tu terkeluar atau termasuk semula. Itu dia. Tadi kita dah tengok dua sistem. Sekarang kita tengok pula sistem yang ketiga ataupun komponen ketiga dalam mekatronik, iaitu sistem elektronik. Apa dia sistem elektronik? Sistem elektronik ialah susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Seterusnya, contoh komponen elektronik ialah perintang, diod,
papan litar, suis, penderia, transistor, kapasitor, litar bersepadu dan lain-lain. Okey, sistem elektronik. Kita tengok terus contoh sistem elektronik. Inilah. Okey. Ini adalah komponen-komponen elektronik Jadi macam mana kita nak susun komponen-komponen ni? Kita kena ada sistem dia dan kita kena tahu tentang fungsi setiap komponen tu dan bagaimana ia beroperasi. Dan macam mana kita nak sambungkan antara satu komponen kepada satu komponen yang lain, kamu kena belajarlah. Okey, contoh kat sini nampak tak? Kita ada LED. Sini kita ada LED LED ni kamu biasa jumpa LED. Ini LED yang kamu biasa jumpa, dia akan mengeluarkan cahaya. Okay, biasalah kamu akan jumpa dekat remote kereta control kan. Kamu mungkin jumpa dekat switch-switch tertentu. Bila kamu tekan, kamu nampak ada macam cahaya menyala warna merah, warna biru, hijau dan sebagainya. Itu adalah LED. Kemudian komponen yang kedua, ini kita ada kapasitor. Okey, kapasitor. Dan komponen yang ketiga kita ada perintang tetap. Jadi, komponen-komponen ni kita bukan boleh sambung saja-saja dan setiap komponen tersebut mempunyai fungsi tersendiri dan ada cara serta syarat sambungan yang tersendiri. Sebagai contoh, lampu LED dengan kapasitor dia ada polariti. Jadi kamu tak boleh main cocok Kamu kena tengok yang mana positif kena sambungkan pada terminal positif, yang mana negatif kena sambungkan pada terminal negatif. Manakala perintang tetap dia memang tak ada terminal, jadi kamu boleh sambung sukati. Okey. Okey, dan sekarang kita akan masuk pula pada sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, ini adalah komponen mekatronik yang terakhir iaitu komponen yang keempat. Okey, apa dia sistem kawalan dan pengaturcaraan? Okey, kita tengok dulu sistem kawalan. Apa dia sistem kawalan Okey, sistem kawalan adalah merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Faham tak dekat sini? Okey, sistem kawalan. Okey, contohnya saya cipta satu robot. Okey, saya cipta satu robot dan saya akan letakkan sensor. Contoh bila robot tu langgar dinding, dia tahu dia maksudnya jangan terus ke depan lagi. Dia boleh bergerak ke kiri atau ke kanan atau mungkin dia undur. Okey, itu sistem kawalan yang saya ada. Okey. Maksudnya kita tak naklah robot kita macam bodoh kan. Kita nak dia boleh beroperasi atau bertindak balas dengan apa yang berlaku. Macam yang robot yang saya sebut tadi, maksudnya bila dah langgar dinding, dia tahu dia nak bergerak ke mana, undur, kiri, kanan dan sebagainya. Dan kita kena ada sistem kawalan. Sistem kawalan tersebut biasanya menggunakan bot-bot litar mikro pengawal Mikro pengawal, ini ada contoh bot-bot litar. Yang mana dalam bot ni yang kita akan masukkan kita punya atur cara nanti. Okey, kita masukkan atur cara supaya bila berlaku satu-satu situasi, robot kita tahu nak bertindak. Macam tadi saya kata langgar dinding. Jadi dia tengok pula langgar dinding, okey, sensor mana dapat detect langgar dinding, kemudian apa tindakan yang patut kita buat. Jadi kita akan bagi arahan melalui atur cara, kita masukkan nanti dalam bot sistem kawalan ni. Dan melalui atur cara tadi, robot tu akan boleh berfikir dan bertindak seperti apa yang kita nak. Ini contoh-contoh bot kawalan. Nampak tak? Simple je. Okey, dan ini sistem pengaturcaraan Okey, sistem pengaturcaraan. Okey, proses untuk membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Okey, yang tadi saya dah sebut robot tu boleh seolah-olah kita nampak robot tu macam boleh berfikir. Sebenarnya dia tak pandai pun. Segala yang berlaku sebenarnya telah diprogramkan ke dalam robot tu. Dan kita nak programkan dalam bot litar yang saya tunjuk tadi, bot mikro pengawal. Jadi kita akan tulis dia punya atur cara kita hantar tadi ke dalam sana dan antara atur cara yang biasa digunakan itulah tadi yang saya sebut tadi iaitu
Java, Python, Visual Basic dan C++. Nah, jadi melalui atur cara ni, robot tadi seolah-olah jadi macam cerdik. Sebab kita dah aturkan pada dia. Kalau berlaku macam ni, apa dia bertindak? Berlaku macam ni, apa dia bertindak? Okey, bahasa-bahasa pengaturcaraan ini menggunakan kod berbentuk teks. Kod berbentuk teks maksudnya berbentuk tulisan lah. Kalau kamu tengok nanti, saya akan tunjukkan selepas ni kod-kod dia. Okey, terdapat juga bahasa pengaturcaraan yang tidak memerlukan penulisan kod berbentuk teks tetapi menggunakan blok arahan yang sedia ada. Okey, contoh bahasa pengaturcaraan ini ialah Scratch, okey, MBlock, JavaScript block dan Odoo block. Okey, maksudnya bila kita nak buat atur cara kalau menggunakan sistem ni lah, Scratch, MBlock ni semua, maksudnya kamu tak perlu nak gunakan teks. Dia ada blok-blok dia yang kamu kena tahulah blok ni apa fungsi dia, blok ni apa fungsi dan kamu kena susun sambung. Okey, itu saya rasa lebih mudah kot. Okey, seterusnya, setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai set peraturan sintaks, okey, dan semantik tersendiri. Okey, peraturan sintak dan semantik menetapkan cara menulis arahan bagi mikro pengawal yang mengawal operasi alat elektronik. Okey, contoh nanti kamu akan tengok pada coding maksudnya kod-kod pengaturcaraan tu, dia ada cara nak tulis. Contohnya kalau kamu guna C++, dekat hujung setiap arahan kamu kena ada yang titik dan koma yang bertindih tu, okey. Yang tu kita panggil apa? Semicolon saya pun tak pasti. Okey. Tak ada je benda tu, tak ada je titik dua bertindih tu, kamu punya arahan akan tak boleh dilaksanakan. Mungkin dia akan papar dekat situ syntax error. Jadi kamu kena perhati, study balik setiap coding tu, tengok dekat mana kamu punya kesilapan. Dan lain bahasa pengaturcaraan, lain pula dia punya cara. Jadi kita kena belajarlah. Kalau kamu nak buat atur cara dalam robot kamu menggunakan Java, jadi kamu kena belajar Java. Kalau nak gunakan Python, kena belajar Python. Kalau nak gunakan C++, kena belajarlah cara coding gunakan C++. Okey, ini bahasa sistem pengaturcaraan nampak tak? Ini yang saya sebut tadi. Dia punya sinteks. Okey, kalau C++, kalau kamu tengok C++, nampak tak? Dekat hujung ni, nampak dekat sini ada double nokta bertindih. Kemudian dekat sini ada yang tanda titik dan koma tu. Okey, ini semua kamu tak boleh silap. Kamu tak boleh silap. Kalau kamu silap, memang kamu punya atur cara tak menjadi. Jadi kita kena tengok. Kalau C++, itu cara penulisan dia. Ini pula kalau kamu gunakan JavaScript, lain pula, nampak tak? Dia dah tak ada dah yang gunakan koma, titik semua tu, tak ada dah. Cara dia lain. Itu sebab saya kata bergantung pada kamu. Kalau nak guna Java, kena belajar Java lah. Kalau nak guna C++, kena belajarlah cara coding C++. Okey, murid-murid, kita dah sampai kepada penghujung sesi PDPR kita untuk kali ini. Okey, jadi saya harap awak telah fahamlah tentang sistem mekatronik dan komponen-komponen yang terlibat dalam sistem mekatronik. Okey, ada 4 komponen yang awak memang kena hafal. Yang pertama tadi kita ada sistem elektrik, sistem elektronik, kemudian kita ada sistem mechanical dan yang terakhir tadi kawalan dan pengaturcaraan. Okey, seperti biasa, bagi menguji tahap kefahaman awak, saya telah sediakan latihan dengan menggunakan quizzes. Saya nak awak jawab quizzes tersebut dengan menggunakan kod yang tertera. Okey, gunakan kod yang tertera. Okey, selepas tu saya nak awak screenshot markah awak dan hantar kepada saya melalui Google Classroom. Atau bagi siapa yang masih tak boleh login Google Classroom, kamu boleh hantar dalam Telegram. Dan selepas kamu settle ataupun siap jawab quiz, saya nak awak salin nota ringkas yang saya sediakan. Okey, saya akan sediakan nota ringkas yang berdasarkan buku teks. Buku teks, saya dah sediakan seringkas yang boleh. Okey, saya nak awak salin dalam buku nota. Siap salin seperti biasa, snap
hantar ke Google Classroom bagi yang ada Google Classroom. Yang tak ada Google Classroom, hantarlah ke Telegram. Buat, jangan tak buat. Sebab nama kamu akan saya catat. Dan bila kita jumpa dekat sekolah nanti, sesiapa yang tak siap kerja ni, saya akan bagi hukuman yang setimpal. Kamu kena tahu cikgu berusaha untuk mengajar kamu sedah habis mungkin, sedaya mungkin. Dan di sini saya perlukan pula awak dengan penuh komitmen untuk menerima ilmu yang cuba kami sampaikan. Baiklah, sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk sesi akan datang.